Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi Kelab Mahasiswa Penyokong PAS iaitu Siswa PAS Kamil Arif Baigi berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan di Harakah Diari yang bertajuk 10 kegagalan prinsip dan janji PKR. Dan di sini juga saya melihat kenyataan yang dikeluarkan mengatakan bahawa retorik Aerial itu murah. MKM dan PKR boleh menyeraikan ratusan ucapan dan kalimah kononnya PKR dan Presiden kalian itu membawa imej kononnya menegakkan Islam. Namun apa yang lebih penting adalah aksi dan tindakan. Hakikatnya aksi dan tindakan kerajaan adalah jauh daripada menepati nilai Islam. Apalagi terzahir jelas ciri-ciri tidak menepati janji yang gagal dilunaskan Perdana Menteri ke-10 dan pemimpin kerajaan Madani termasuk PKR. Dan di sini beliau menyenaraikan 10 perkara yang konon-kononnya gagal dalam kerajaan hari ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa janji kononnya tidak ingin memegang jawatan Menteri Kewangan. So, saya terus menjawab isu ini. Awalnya, kalau kita lihat, betul apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mahukan, tidak mau memegang jawatan dua jawatan iaitu Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Tetapi kita rakyat Malaysia hari ini faham keadaan ataupun situasi kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang dua jawatan itu. Yang pertama, kerana kita tahu kuasa-kuasa yang ada ini penting. Tujuannya adalah untuk kita membersih kerakusan ataupun penyelewengan, rasuah dan juga kita boleh melihat kepada salah guna kuasa itu. Kita tahu kerajaan terdahulu, terutamanya apabila Perikatan Nasional itu menjadi kerajaan, banyak kerosakan dalam negara ini mereka lakukan melalui Kementerian Kewangan itu. Maka apabila hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri memegang jawatan Menteri Kewangan, maka boleh beliau melalui pengalaman-pengalaman yang lepas sebagai Menteri Kewangan yang terbaik di Asia dan juga dunia, beliau boleh menilai dan boleh tahu ke arah mana kewangan-kewangan negara sebelum ini telah pun disonglapkan. Itu adalah yang terbaik. Rakyat Malaysia pun melihat hari ini hasilnya. Dan yang kedua berkenaan dengan isu memegang dua jawatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengambil gaji. Yang kedua, menjadi Menteri Kewangan pun tak ambil gaji. So, kenapa PAS nak cemburu? PAS duduk dalam kerajaan menghabiskan duit kerajaan. Pemimpin PAS. Okey? Itu saya tak nak jawab ulas panjang-panjang kerana rakyat pun dah faham berkenaan dengan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan. Yang paling penting adalah rakyat setuju. Itu saja. PAS saja yang tak setuju tak apa. Walaon lah. Yang saya jawab ni pun sebahagian daripada walaon. Siswa PAS ni pada saya walaon saja. Belum layak untuk beliau nak menceramahkan isu-isu begini. Yang kedua, janji kononnya ingin mengumumkan harga telur baru yang lebih murah. Hari ini kita tahu kerajaan baru saja 4 bulan dan kita tahu taik yang tinggal itu pun daripada pimpinan PAS juga. Jadi kenapa pemimpin PAS beria kononnya untuk nak menceritakan isu telur ni? Masalah yang melanda ni disebabkan PAS ada dalam kerajaan juga. Jadi ditinggalkan taik suruh orang lain basuh. Jadi siswa PAS belajar sikit lah kalau ilmu politik. Jadi rakyat semua tahu bahawa kegagalan PAS yang ada dalam kerajaan adalah sebab berlakunya masalah dalam isu telur ini. Yang ketiga, dia juga mengatakan bahawa janji kononnya ingin melawan rasuah dan kleptokrasi. Akhirnya pemimpin terpalit kes mahkamah jadikan timbalan Perdana Menteri. Okey, kita lihat apa yang berlaku hari ini. Pemimpin bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, banyak juga yang terdakwa. Begitu juga kita lihat mereka-mereka walaupun kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam, banyak yang terdakwa dengan kes yang melibatkan rasuah dan kleptokrasi ini. Dan apabila beliau menyebut tentang timbalan Perdana Menteri itu adalah seorang yang mungkin terpalit dengan kes mahkamah, mudah. Kita hari ini membentuk kerajaan bukan melalui mencari pemimpin-pemimpin ataupun ahli parlimen yang melompat. Kita harus membentuk kerajaan dengan en bloc. Kita juga harus melihat bahawa dalam banyak-banyak komponen parti, PH perlu bergabung dengan siapa.
Kalau kita tidak mengambil Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan, tidak boleh terbentuk kerajaan yang ada hari ini. Di awalnya, titah yang di-Pertuan Agong suruh PS dan PN untuk membentuk kerajaan, tetapi keangkuhan pemimpin PAS dan juga pemimpin Bersatu akhirnya tidak boleh bersama. Apa jalan terakhir adalah mengambil Parti Barisan Nasional antara komponen parti yang banyak majoritinya, yaitu ada 30 kursi. Maka kita mendapat majoriti mudah dan akhirnya GPS juga bersama dengan kita untuk menyokong. Itu adalah sebabnya. Tetapi isu yang mengatakan bahawa akhirnya mengambil pemimpin terpalit dijadikan timbalan Perdana Menteri. Kalau Perikatan Nasional menjadi kerajaan pun perlu mengambil Presiden UMNO itu sebagai timbalan Perdana Menteri. Karena saya percaya kerajaan Perikatan Nasional jatuh adalah disebabkan kamu tidak mengambil Presiden UMNO itu untuk dijadikan timbalan. Akhirnya apabila Presiden UMNO mengajak orang-orang beliau untuk menarik sokongan, tumbang kerajaan Perikatan Nasional. Karena kuasa yang ada kepada presiden mereka. Begitulah juga senario yang berlaku dalam kerajaan hari ini. Kita harus memberi jawatan kepada timbalan Perdana Menteri itu kepada Presiden UMNO ataupun pengurusi Barisan Nasional. Kalau kita nak melihat kepada kes Datuk Seri Zahid ini terpalit atau tidak, sama juga isunya dengan yang berlaku dengan Najib, yang berlaku dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ada sekarang. Jika betul Presiden UMNO yang ada hari ini naik turun mahkamah sebagai kluster mahkamah, kalau betul beliau bersalah dan akhirnya disabitkan dengan kesalahan dan akhirnya masuk penjara, saya percaya boleh diangkat pemimpin lain untuk mengganti, dan tetap sama juga kita harus memberi ruang kepada Barisan Nasional untuk terus menjadi timbalan Perdana Menteri. Jadi isunya yang terpalit atau tak, itu tidak timbul. Kalau begitu, Perikatan Nasional hendak membentuk kerajaan, contohnya, parti mana dengan Perikatan Nasional nak bentuk kerajaan? Sama juga tetap mengambil ke semua parti Barisan Nasional ini pimpinan Datuk Seri Zahid. Jadi dia tetap ke situ juga. So ini adalah satu kebanggaan lah yang saya lihat daripada siswa PAS ini. Dan saya nak jawab kepada isu yang keempat, apabila dia katakan permainan politik kotor parti lawan seperti mana tuduhan PN menerima dana daripada industri judi. Ini tidak perlu diungkit-ungkit. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bercakap sembrono dalam soal-soal nak membangkitkan isu. Beliau juga mempunyai pengalaman. Hari ini kalau PN tidak mengambil daripada industri judi, PN juga perlu menjawab duit daripada Perikatan Nasional itu sendiri datangnya daripada mana juga. Banyak sumber-sumber yang tidak sahih yang kita tidak tahu. Jadi hari ini tak perlulah pemimpin muda ataupun penyokong siswa PAS ini nak menunjuk jago kampung lah. Semua yang kamu cakap ini adalah kelemahan daripada kerajaan kamu terdahulu. Jadi saya lihat juga kepada yang kelima, dia kata janji kononnya ingin membawa reformasi politik, akhirnya lantikan politik tetap berjalan. Saya lihat tidak ada lantikan politik yang begitu drastik ataupun dramatik yang dibuat seperti Perikatan Nasional. Kerajaan yang ada hari ini, kabinet itu dibarisi oleh hanya beberapa puluh orang, tidak sampai 70 orang. Ini bermaksud kita perlu tukar mungkin lantikan politik yang sebelum ini, mungkin orang-orang PAS ini sendiri. So tak payahlah nak mengamuk. Takkanlah nak letak orang Bersatu, nak letak orang PAS dengan lantikan politik yang dikekalkan itu. Kalau kita dah orang-orang politik lantikan PAS ataupun Perikatan Nasional yang lalu sudah dikosongkan, kita nak letak siapa sekarang nih? Kita perlu cari orang untuk mengganti tempat itu. Jadi orang itu mungkin dilihat lebih kepada menyokong kita. Sebelum ini pun lantikan politik kamu orang pun lebih parah. Pemimpin PAS tak payah cakap lah, tak payah berbalik dada lah. Perikatan Nasional yang lalu, berapa ramai pemimpin PAS dapat jawatan. Itu saja. Supaya nak cerita orang lah.
Lepas itu dia mempersoalkan Menteri KDN guna kuasa demi survival politik parti UMNO. PAS sibuk dengan parti UMNO. Kenapa ni? Kau jagalah parti kau. Inilah sikap pemimpin PAS. Inilah sikap mahasiswa PAS yang baru nak berjinak dengan politik. Kamu sibuk jaga periuk nasi orang. Periuk kamu sendiri kamu tak jaga. PAS itu baik kamu jaga. Baik kamu pergi nasihatkan presiden kamu. Ini masalah pemimpin PAS ni. Baru nak bertapak dalam dunia politik. Mempersoalkan isu yang remeh-temeh. Kegagalan menunaikan janji menangani kos sara hidup diri rakyat. Padahal kini sudah pun masuki 4 bulan tempoh pemerintahan. Ini lagi ngok. Janji menangani beban kos hidup rakyat ini. Kita berusaha, kerajaan berusaha dengan sebaik mungkin sudah. Jika kita mampu hari ini, dalam waktu 4 bulan, kita mengambil alih dengan PAS ini sendiri sentiasa mempersoalkan kerajaan yang ada. Kenapa pemimpin-pemimpin muda macam mahasiswa PAS ini memberi idea yang baik, bukan menunjuk jago kampung, mengkritik saja kerja. Sedangkan kamu sendiri pun tak tahu buat apa lah. So ini masalah kepada mereka ini. Nak menceritakan 4 bulan dengan 33 bulan jauh. Jadi 4 bulan perkara dah rosak, bukan senang untuk kita nak selesaikan. Di sini juga beliau saya lihat mengatakan kegagalan menunaikan retorik pengeluaran KDSP kepada rakyat yang layak dan memerlukan. Ya. Siswa PAS ni, kamu nak belajar, belajarlah. Tak payah kamu bermain politik yang pada saya sangat membodohkan kamu lah sebagai mahasiswa. KWSP ni, kalau tak COVID hari tu, kalau kita ni tak mati, tak boleh keluar. Kita pun dah tahu. Jadi sekarang ni dah habis cerita pandemik. Kalau nak cerita isu KWSP nak keluar akan sampai kiamat, tak akan selesai. KWSP ni simpanan waktu tua. Itu namanya KWSP. Jadi kenapa nak dipersoalkan lagi? Keluarlah 100 kali pun tak akan cukup duit tu. Namanya juga duit. Jadi ini adalah tidak perlu lagi dimainkan sebagai isu politik. Kerana sebenarnya KWSP memang tak boleh keluar kalau ikut-ikut. Dah lah. Takkanlah kebulu sangat kalau hari ini kita tak keluar KWSP. Saya tahu banyak masalah di luar sana. Tetapi jalan penyelesaiannya juga ada. Kita kena akur lah. Kita kena fikir, tanam dalam mindset kita ni bahawa KWSP itu memang terbentuk setelah umur kita cukup ataupun 50, 55 baru boleh keluar. Kenapa nak dimainkan isu lagi? Dah lah. Sebelum ini, sebelum tak ada KWSP, orang berniaga bankrupt lah sampai hancur bisnes sekalipun. KWSP dia tak boleh keluar. Ada tak mereka petikai? Tak juga. Kenapa nak gunakan isu peniaga, isu orang susah, isu nak sekolah dengan KWSP ni? Inilah permainan politik sombong bodoh yang cuba dipermainkan. Jadi mahasiswa PAS ini yang bernama Kamil Arif Bahagi ini, otak kamu tu, kamu betulkan sikit ya. Dan yang ke-9, dia kata cengkaman kebebasan bersuara rakyat kepada rakyat. Cengkaman kebebasan bersuara kepada rakyat dan pembangkang, kritikan dibalas dengan saman dan intimidasi politik. Kalau pemimpin kamu dah pun membuat fitnah, orang saman lah. Kebebasan bersuara, kamu kritik. Yang kamu cakap hari ini, yang kamu kritik ni, saya percaya orang tak akan saman. Kalau kamu kritik dengan cara yang betul, ini pun, kalau tak fitnah, orang tak akan saman kamu. Jadi, patutnya kritikan yang itu sesuai supaya membina kepada kerajaan. Kalau kamu fitnah, seperti mana yang kita lihat baru-baru ini, pemimpin PAS yang tidak nak minta maaf. Dan akhirnya, bila dah masuk ke dalam mahkamah, minta maaf. Ini fitnah, kamu dah fitnah orang. Kamu dah kata contohnya, bawa agenda LGBT. Itu kan fitnah. Adakah kamu ini nak menegakkan hal yang fitnah? Jadi, cerita tentang Islam tapi perangai macam setan, macam mana? Lepas itu, yang ke-10, mempersoalkan belanjawan madani yang tidak menghormati semangat federalisme. Tak payahlah mahasiswa PAS ni nak cakap banyak. 33 bulan, apabila Perikatan Nasional memerintah awalnya, kamu hentikan peruntukan untuk pihak pembangkang. Padahal, sebelum ini kamu duduk dalam Pakatan Harapan, itulah yang membuatkan Muhyiddin itu jadi Perdana Menteri.
Tetapi pemimpin PAS selalu lupa. Kalau dah mahasiswa PAS bercakap seperti ini, dah diidealismakan dengan perkara-perkara yang buruk, maka saya nampak ke depannya PAS akan melahirkan pimpinan yang maha dahsyatnya, pembohongnya, memutar alamnya untuk politik negara ini. Saya harap pemimpin muda PAS, mahasiswa PAS, carilah cara kritik yang betul. Kalau kamu mempersoalkan benda yang selagi saya mampu boleh jawab sebagai orang biasa, maka kamu adalah orang yang paling lemah sekali sebagai mahasiswa. Kamu cari idea yang bernas, yang terbaik untuk kamu kritik kerajaan, yang pada saya boleh membina, saya tidak akan jawab juga. Tapi kalau kamu mengkritik kerajaan dengan benda-benda yang pada saya lucu, yang juga kurang cerdik ini, saya akan jawab. Terutamanya apabila menyebut tentang tidak menghormati semangat federalisme ini. Saya tahu antaranya juga peruntukan ataupun duit yang melibatkan Negeri Kelantan dan Terengganu. Tetapi PAS sendiri berada dalam kerajaan tidak menghormati semangat federalisme. PAS lebih senang, mungkin saya rasa pengurusi mahasiswa penyokong PAS ini juga dah tak dapat dana. Mungkin selama ni banyak juga duit dapat kan. So hari ini kamu bersuara. Tak payahlah asyik kerja nak menghentam kerajaan. Akhirnya minta duit dengan kerajaan yang ada hari ini. Cubalah menjadi seorang pembangkang yang baik. Itu saja ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.